Selamat sejahtera. Hari ini kumpulan saya membincangkan tentang konsep metafizik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Akmal Hakim bin Hamad Daud akan membentangkan konsep metafizik, perbezaan pandangan umum antara Barat dan Timur. Pandangan umum Barat terhadap metafizik pada asasnya berkaitan dengan masalah-masalah seperti bahan dan penyebabnya, termasuk sebab pertama atau Tuhan. Konsep metafizik tentang persepsi kebenaran sebenarnya hasil struktur kognitif dalam minda manusia. Ahli ontologi sentiasa berusaha mengetahui makna apabila kita mengatakan kewujudan sesuatu. Seterusnya, pandangan umum Timur terhadap metafizik berasaskan kepada pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Sistem ini juga menerangkan tentang hakikat wujud dan kewujudan yang sebenar. Dalam memperkatakan tentang metafizik, perbincangan ini akan berkisar kepada ketuhanan hakiki, konsep insan dan konsep alam. Seterusnya, antara perbezaan pandangan umum antara Barat dan Timur ialah metafizik di Barat lebih cenderung kepada dualisme, manakala metafizik di Timur lebih cenderung kepada monisme. Monisme menganggap hakikat asal dari seluruh kenyataan itu adalah suatu sahaja dan tidak mungkin dua, dan hanya ada hakikat sahaja sebagai sumber asal, sama ada yang asal berupa benda atau materi ataupun benda berupa rohani. Tidak mungkin ada hakikat masing-masing yang bebas dan berdiri sendiri. Seterusnya, fahaman ini kemudian terbagi kepada dua aliran, iaitu materialisme dan idealisme. Seterusnya, dualisme. Dualisme ini menganggap hakikat asal dari seluruh kenyataan itu adalah dua. Aliran ini berpendapat bahawa setiap benda terdiri daripada dua bentuk hakikat asal sumbernya, iaitu hakikat materi ataupun benda dan hakikat rohani. Materi ataupun benda bukan muncul dari roh dan roh bukan muncul dari benda. Dan akhir sekali, kedua-dua bentuk hakikat tersebut masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama-sama asal dan abadi. Perbezaan maklumat pendidikan antara Timur dan Barat. Maklumat Barat adalah mengajar ilmu dan budaya yang bersifat asas sahaja, berasaskan corak budaya baru, dan menghasilkan individu yang bersedia menghadapi perubahan dalam kehidupan seharian. Manakala maklumat Timur adalah menghasilkan individu yang berkebolehan serta bermoral tinggi, dan individu menyeluruh dan berinteraksi dan interaksi. Perbezaan tokoh. Lebihan menekankan dan lebihan mengalahkan berfikiran kritis untuk mengelakkan kesalahan dari aspek berfalsafah. Tokoh Barat ialah model penerorisme, iaitu Inquisition tahun 1899 hingga tahun 1997. Tokoh Timur ialah Cina, iaitu Confucius 551 hingga 579 sebelum Masehi. Lebih berpusat kepada perkembangan murid dan bukan kepada guru. Tokoh Barat ialah modern rasionalisme, iaitu Rene Descartes tahun 1596 hingga tahun 1650. Tokoh Timur ialah India, iaitu Rabindra Tagore. Seterusnya ialah perbezaan jenis falsafah. Jenis Barat boleh dibahagi kepada dua jenis, iaitu tradisional dan moden. Sumber Barat adalah bersumberkan akal dan pengalaman. Jenis Timur adalah Konfusianisme dan Taoisme di China, Hinduisme dan Buddhisme, nasionalisme dan internasionalis. Sumber Timur adalah buku India dan pemikiran Konfusianisme. Semua, nama saya Tan Kit Yi.
Saya akan membentangkan tentang perbezaan antara dasar timur dan dasar barat. Terutamanya, mari kita tengok tentang dasar barat. Negara barat mempunyai dasar kemampuan diri. Dengan dasar ini, mereka melahirkan manusia yang mampu menghadapi dan mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan. Contohnya, model progresivisme Bernardi. Mereka menjalani satu proses pencarian diri sejak memutuskan diri daripada tradisi agamanya. Diri yang dicari ialah diri yang rasional, yang hanya dapat meyakini sesuatu yang diterima oleh akal. Dengan kata lain, manusia barat mencari realiti diri di dalam benda dan menyamakan pengertian serta hakikat kejadian dengan pengertian serta hakikat benda. Seterusnya, mari kita tengok tentang dasar timur. Untuk negara timur, mereka menggunakan dasar kesempurnaan tingkah laku manusia. Dengan dasar ini, melahirkan manusia yang berfikiran sempurna serta berupaya mencapai segala aspek kehidupan. Dalam dasar ini, mereka mempercayai proses memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia boleh dicapai dengan mengamalkan tingkah laku yang sopan, bertimbang rasa, ikhlas hati, sederhana, menghormati orang tua dan lain-lain. Contohnya adalah Confucius dari China. Dasar timur mengutamakan pendidikan moral dan agama serta undang-undang untuk menjadikan sistem peraturan sivil sebagai pembentukan masyarakat yang amal dan teratur. Assalamualaikum, saya Muhammad Iman ingin menerangkan mengenai perbezaan konsep pendidikan antara timur dan barat. Okey, perbezaan yang pertama ialah pandangan umum. Bagi barat, mencintai dan hikmah, iaitu falsafah sebagai ilmu fizikal, tujuan kehidupan manusia dan hubungannya dengan alam. Manakala timur mempunyai garis panduan. Falsafah sebagai panduan tingkah laku berdasarkan nilai-nilai abstrak. Okey, perbezaan yang seterusnya ialah perbezaan matlamat. Bagi barat, individu yang mempunyai ilmu dan budaya asas serta menghasilkan individu yang bersedia menghadapi perubahan dalam kehidupan seharian. Bagi timur pula, individu yang berkebolehan dan bermoral tinggi dan juga menghasilkan individu menyeluruh dengan interaksi dan integrasi. Seterusnya, perbezaan falsafah antara barat dan timur dari aspek konsep. Bagi barat, lebih menumpukan perkara-perkara asas sahaja, bersifat praktikal dan pragmatik, dan juga mewujudkan ciri bersifat sejagat. Bagi timur pula, lebih menumpukan pencapaian kebijaksanaan, bersifat penyampaian ilmu dan cara hidup yang betul, dan juga mengekalkan struktur kekeluargaan. Bagi peranan guru, barat membimbing dan mengurus murid, manakala timur memaksimumkan potensi murid. Okey, seterusnya perbezaan ialah dasar pendidikan, iaitu barat dasar kemampuan diri dengan melahirkan manusia yang mampu menghadapi dan mengatasi masalah dalam kehidupan. Bagi timur, dasar kesempurnaan tingkah laku manusia, melahirkan manusia yang berfikiran sempurna serta berupaya mencapai segala aspek kehidupan. Dan yang terakhir ialah subjek. Bagi barat, terdiri daripada subjek kesusasteraan, sains sosial, kemahiran asas, matematik dan juga kemanusiaan. Bagi timur pula, terdiri daripada pendidikan moral, sejarah, kesusasteraan, sains sosial dan juga yang terakhir ialah kemahiran sosial. Sekian. Selamat sejahtera, nama saya ialah Paramasiva Mana Lelaki Tamil Mani. Hari ini saya membentangkan tentang konsep metafizik yang membincangkan perbezaan antara barat dan timur. Kesimpulannya,
Barat didasarkan pada didedikasikan diri untuk melayani orang lain. Hidup adalah perkhidmatan kepada Tuhan, wang, masyarakat dan sebagainya. Falsafah Barat adalah logik, saintifik dan rasional berbanding dengan konsep Timur yang kekal dan berulang. Falsafah Timur juga berkembang dengan baik. Ini akan dijelaskan dengan pendekatan tanpa mementingkan kehidupan. Kepuasan dengan apa yang ada ialah kunci. Sementara itu, falsafah Barat memberi tumpuan kepada etika. Sebagai individu, seseorang mesti melakukan apa yang sepatutnya dilakukan tanpa menyebabkan orang lain sakit. Kejayaan didasarkan pada beberapa banyak yang berjalan-jalannya tanpa menyakiti orang lain. Falsafah Timur juga lebih banyak tentang rohani, manakala falsafah Barat adalah lebih daripada gaya tangan. Perbezaannya adalah I dari Barat dan kami dari Timur sebagai tumpuan untuk mencari kebenaran dan makna. Ringkasannya, falsafah Barat terutama digunakan di bagian barat dunia seperti di negara-negara Eropah, sedangkan falsafah Timur lazim di negara-negara Asia. Falsafah Barat berkaitan dengan individualisme, manakala falsafah Timur berkaitan dengan kolektivisme. Kedua falsafah ini berpusat pada kebajikan. Falsafah Timur mengambil lebih banyak pendekatan rohani, manakala falsafah Barat lebih bersatu.